Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini bagi sesi Dhikr Ansyairah 8.0 yang akan dibentangkan oleh saudara Mursyid dengan tajuknya Bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Jadi sedikit pendengar ringkas tentang latar belakang panel kita pada malam ini. Nama yang telah diberikan adalah Ahmad Mursyid bin Azhar. Beliau merupakan mahasiswa Universiti Al-Azhar di Mesir. Beliau adalah daripada Fakulti Usuluddin dan mengambil bidang hadis. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami akan menyampaikan majlis ini kepada beliau dan akan kami ingatkan para penonton sekalian supaya menutup ataupun switch off kamera dan juga video supaya tidak mengganggu aliran majlis. Dan apa-apa soalan boleh ditanya di hujung sesi kita pada malam ini. Dan sekali lagi, sila jangan tekan apa-apa butang ya, khususnya butang present now supaya tidak mengganggu aliran majlis pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk satu slot yang kita akan bincangkan tentang berkenaan dengan hadis dhaif. Tapi sebelum tu, yang tengah tengok ni cuba bagi tahu jelas tak apa yang nak cakap? Maksudnya dengar tak dengan jelas? Nak tahu ya? Jelas Lepas tu nampak apa ni? Slide. Pertama Ana nak minta maaf sebab Ana tak mampu nak sedia slide yang lawa-lawa, PowerPoint sorry. By the way, Ana sediakan satu penulisan kertas kerja untuk semua lihat, insyaAllah. By the way, sebelum Ana teruskan, benda yang Ana nak bagi tahu pertama adalah perbincangan ni ataupun perbahasan ni mungkin agak berat sikit, agak berat. Tetapi insyaAllah Ana cuba ringkaskan atau cuba mudahkan, jangan takut, jangan risau. Itu pertama. Kedua, kalau sambil-sambil nak dengar, nak tengok tu, nak minum, nak kunyah-kunyah tu, tak apa kot, tak ada masalah. Kita agak santai-santai sikit, tetapi walaupun macam tu Ana minta fokus. Kita minta fokus. Dan sebab apa? Sebab kerana kita akan guna beberapa istilah. Jadi siapa yang tak biasa guna istilah, takut tertinggal. Akan tetapi jangan risau, Ana cuba ringkas atau mudahkan perbahasan. Jadi untuk hari ni, kita punya perbincangan adalah berkaitan dengan hadis dhaif, keharusan beramal dan meriwayatkannya. Okay. Tentang perbincangan ni, walaupun benda ni dah bertahun-tahun lalu dan dah bertahun-tahun berlaku, permasalahan ataupun persoalan hadis dhaif ni boleh amal ke tak? Hadis dhaif ni macam mana? Hadis dhaif ni kalau amal dosa ke kan? Jadi kat sini insyaAllah Ana akan cuba rungkaikan. Dan skop bila kita kata beramal dengan hadis dhaif, Ana tak nak tumpukan beramal tu dalam perkara fadail ataupun dalam perkara kelebihan beramal ataupun dalam perkara fadilah amal saja, tak. Tetapi Ana nak tumpukan juga, adakah hadis dhaif ni, adakah hadis dhaif ni juga boleh diamalkan dalam perkara-perkara berkaitan dengan hukum hakam, dalam hukum fiqh lah, perkara syariat. Akan tapi yang semua makruf, hadis dhaif dalam bab akidah tu memang tak boleh lah. Cuma kita tumpukan bila kata sebut tentang beramal, bila kita sebut tentang beramal, adakah beramal tu hanya pada semata-mata perkara fadilat, perkara kelebihan beramal ataupun termasuk juga dalam hukum hakam fiqh. Itu kita kena faham. Apa lagi? Okey. Jadi kita akan tengok dekat kertas kerja insya-Allah. Benda pertama yang kita nak tahu, kenapa kita bincang tentang tajuk ni. Kenapa kita bincang tentang tajuk ni? Jadi tujuan penulisan ni adalah pertama kita nak terangkan tentang keharusan beramal dan meriwayatkan hadis dhaif. Itu jelaslah. Jadi bagi siapa yang dengar ataupun tengok slot ni, mungkin rata-rata dah nampak jawapan sebenarnya apa? Ya, kita memang boleh beramal dengan hadis dhaif. Kita boleh beramal dengan hadis dhaif, tetapi ada syarat-syarat dia. Ada kaedah dan cara kita nak beramal dengan hadis dhaif. Tujuan kedua adalah kita nak terangkan tentang syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif. Yang ketiga, kita nak betulkan salah faham yang berlaku dalam masyarakat hari ini tentang beramal dengan hadis dhaif. Yang seterusnya kita nak faham juga macam mana hadis dhaif ni boleh berlaku, dan kita nak meneliti setiap pendapat
dan pegangan ulama baik salaf, baik khalaf, baik mutaqaddimin, baik mutaakhirin dalam menerima ataupun menolak keharusan beramal dan meriwayatkan hadis dhaif. By the way, kalau tiba ada siapa tak faham tu, boleh je kot beritahu mana tak faham kan. InsyaAllah Ana akan cuba tengok. Okay. Jadi sebelum masuk kita tengok dulu apa yang kita nak bincang. Okay, dalam slot ni kita akan bincang 3 bab utama. Okay, pertama pengenalan lah. Apa tu hadis dhaif, macam mana hadis dhaif boleh berlaku. Bab kedua kita nak bincang apakah perkaitan antara ahli hadis dengan kaedah usul fuqaha. Nak macam mana nak tanbih ataupun nak beri perhatian. Kita nak fokuskan kenapa perlunya kaitan antara ulama hadis, muhaddisin dengan usul fuqaha. Okay. Dan bab ketiga kita akan bincangkan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif dan perkara berkaitan dengannya. Itu termasuklah tentang pegangan jumhur, pegangan majoriti ulama yang mengharuskan beramal dengan hadis dhaif, pegangan sebahagian tokoh yang menolak tentang beramal dengan hadis dhaif dan syarat beramal dengan hadis dhaif. Jadi kita teruskan. Okay, pada bab pertama ni Ana nak bincangkan tentang benda first sekali kita nak tahu. Okay, benda first sekali yang kita nak tahu adalah hadis ni, hadis dari sudut penghujahan. Okay. Kalau kita belajar ulum hadis atau mustalah hadis min haisul ihtijaju bihi ataupun min haisu al-maqbul wal mardud. Okay. Hadis ni terbahagi kepada dua dari sudut penghujahan. Okay. Terbahagi kepada dua iaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Okay. Hadis terbahagi kepada dua pada maqbul dan mardud. Okay. Maqbul tu apa? Mardud tu apa? Okay. Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar, dia bahagikan pembahagian ni. Okay. Kalau kita buka Nuzhatun Nazar, kita akan nampak pembahagian ni. Okay. Imam Ibn Hajar bahagikan hadis dari sudut penghujahan kepada dua, iaitu makbul dan mardud. Okay. Makbul tu apa? Kalau makbul ni kita terjemah bahasa kita hadis yang diterima. Okay. Makbul ni kalau kita terjemah kepada bahasa kita, makbul ni adalah hadis yang diterima. Manakala mardud kalau diterjemah kepada bahasa kita adalah hadis yang tertolak. Okay. Hadis yang tertolak. Jadi kalau kita tengok secara literal, pembahagian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, makbul dengan mardud ni kita boleh faham, oh makbul ni hadis yang boleh kita terima dari segi hujah dan boleh beramal. Dan mardud ni kita tak boleh jadikan sebagai hujah dan tak boleh jadikan sebagai amal. Maksud tak boleh diamalkan lah hadis mardud. Okay. Nanti kita akan tengok hadis makbul ni terbahagi pada dua. Sahih dengan hasan, mardud ni hadis mardud akan terbahagi kepada tiga lah yang besar. Dhaif yang ringan, dhaif yang berat dengan hadis maudhu'. Okay. Jadi ramai orang salah faham terhadap pembahagian Imam Ibn Hajar. Ramai yang anggap bila Ibn Hajar kata hadis makbul maksudnya boleh beramal, hadis mardud tak boleh beramal. Tak. Okay, kenapa? Okay, pertama sebab apa? Dalam kitab Nuzhatun Nazar, Imam Ibn Hajar sendiri sebut, Imam Ibn Hajar sendiri sebut hadis makbul ni, berkata Ibn Hajar, tengok berkata Ibn Hajar, kemudian hadis makbul terbahagi kepada yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Okay. Persoalannya kalau betul lah hadis makbul ni yang boleh diamalkan, kenapa Imam Ibn Hajar sebut hadis makbul ni ada yang boleh diamalkan dan yang tak boleh diamalkan? Okay, itu pertama. Yang kedua, betul ke hadis mardud ni yang dimaksudkan Ibn Hajar adalah tak boleh beramal? Tak juga. Kenapa? Okay, sebab apa? Okay. Sebab, tengok kat poin ni. Okay, poin ni. Sebab apa? Okay, kita makruf ada satu hadis tentang kelebihan siapa yang menghafal ataupun beramal dengan hadis 40 maka dapat sekian-sekian, dapat syurga dan sebagainya. Okay, hadis tu makruf dhaif. Hadis tu makruf dhaif. Okay. Akan tetapi Ibn Hajar dia beramal juga dengan hadis tersebut. Dengan macam mana? Sebab apa? Dia Ibn Hajar sendiri mengarang kitab hadis 40 yang dinamakan Al-Imta' bil arba'in al-mutabayyinatis sama'. Al-Imta' bil arba'in al-mutabayyinatis sama'. Okay, ini hadis 40 yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar. Kalau betul lah maksud Ibn Hajar mardud tu tak boleh diamalkan, kenapa Imam Ibn Hajar dia beramal dengan hadis dhaif juga? Kenapa dia buat karang kitab hadis 40 sedangkan tentang fadilat hadis 40 tu dhaif? Ini menunjukkan bahawa apa? Maksud sebenar Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar pada makbul dan mardud adalah hadis makbul ni boleh tak digunakan sebagai hujah dalam hukum syariat, dan hadis mardud ni boleh tak jadikan sebagai dalil ataupun hujah dalam hukum hakam syariat.
Bukan maksud makbul ni boleh beramal, mardud ni tak boleh beramal. Okay. Itu benda pertama. Setakat ni jelas? InsyaAllah jelas kot. Okay. Dan pembahagian hadis makbul dan mardud. Okay. Hadis makbul terbagi kepada dua. Okay. Hadis makbul terbagi kepada dua, itu sahih dan hasan. Hadis mardud terbagi kepada tiga, iaitu dhaif yang ringan, dha'fun khafif, terlalu dhaif, syiddatud dha'f, dan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni popular lah, semua tahu kot hadis maudhu' ni apa. Okay, jadi seterusnya kita nak berkenalan tentang apa tu hadis sahih, apa itu hadis hasan dan apa itu hadis dhaif. Setakat ni ada benda yang tak faham ataupun soalan yang tak faham? Boleh je ajukan soalan yang tak faham lah, bukan soalan yang untuk lain. Tak ada? Tersekat-sekat. Allah. Semua tersekat-sekat ke atau lancar? Okey, cantik. Okey. Okey, hadis sahih, kita nak faham hadis sahih adalah hadis. Okey, takrif hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal hingga ke akhirnya dengan diriwayatkan dari perawi yang adil, lagi sempurna hafalannya, dan tiada padanya, iaitu tiada pada hadis dan sanad syadz dan illah yang merosakkan kesahihan hadis. Okey. Apa maksud dia? Okey, hadis sahih ni hadis yang bersambung sanadnya dari satu orang perawi ke perawi lain bersambung-sambung. Tak ada skip orang, tak ada terputus sanad. Okey, itu maksud bersambung. Bersambung macam mana? Okey, bersambung tu mestilah daripada perawi yang adil. Perawi yang adil apa? Ada syarat-syarat dia, nanti yang kertas kerja ni akan diedarkan ataupun boleh dapat selepas slot ni. Dalam nota kaki ada terangkan apa tu perawi adil. Okey, lagi sempurna hafalannya dan tiada padanya, tiada pada hadis tersebut ataupun pada sanad hadis syadz dan illah. Okey, syadz dan illah ni adalah dua istilah dalam ilmu hadis yang menunjukkan hadis tersebut dhaif. Okey. Jadi hadis sahih ni bersambung sanad dengan perawi yang adil, sempurna hafalannya dan tak ada syadz, tak ada illah. Senang kata tak ada sifat-sifat hadis dhaif. Itu sahih. Hadis hasan apa? Hadis hasan adalah hadis yang lebih kurang je maksud dia dengan sahih, sama je, kecuali pada peringkat hafalan perawi dia. Peringkat hafalan perawi dia kurang sikit daripada perawi yang sahih. Contoh perawi sahih peringkat hafalan dia 90% dan ke atas, 90 ke 100 lah. Adapun perawi yang hasan ni kita boleh kata 75% hingga ke 89%. Macam tu. Dia hafalan tak teruk, cuma kurang sikit pada perawi yang sahih. Okay. Hadis dhaif apa? Hadis dhaif adalah hadis yang gugur. Yang gugur salah satu syarat dari syarat hadis maqbul, iaitu hadis sahih dan hasan. Maksudnya apa? Jika mana hadis tu terputus sanad, maka dhaif. Jika hadis tu diriwayatkan oleh perawi yang menipu, maka dhaif ataupun maudhu' lah kalau penipu kan. Adapun hadis tu ada syadz, maka dhaif. Okey, itu maksud hadis dhaif. Hadis dhaif ni bila mana salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan tu tak ada, maka jadi hadis dhaif. Okey. Jelas? Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni kita nak tahu pembahagian hadis dhaif. Adakah semua hadis dhaif ni, maksudnya hadis dhaif ni teruk sangat dhaif dia? Tak. Hadis dhaif ni terbagi kepada dua. Hadis dhaif terbagi kepada dua. Dhaif yang ringan dengan dhaif yang berat. Okey. Macam mana boleh berlaku dhaif yang ringan dengan dhaif yang berat? Okey. Ada beberapa faktor yang kita kena tahu. Okey. Faktor pertama ianya berkaitan dengan masalah hafazan perawi. Masalah hafalan perawi lah kiranya. Okey. Bila mana terkait dengan masalah hafalan perawi, tak semua hadis tersebut akan jadi hadis dhaif yang berat. Ada dan bahkan hadis yang bermasalah pada hafazan perawi ni kebiasaannya adalah menatijahkan kepada hadis dhaif yang ringan. Okey. Kecuali kalaulah perawi tersebut teruk sangat hafalan dia, 30% dan ke bawah peringkat hafalan dia, maka itu boleh kita katakan sebagai hadis dhaif yang berat. Okey. Macam mana? Okey, kata Syekh Muhammad Awamah. Syekh Muhammad Awamah dalam kajian beliau, adapun disebabkan masalah pada hafalan perawi, kebiasaannya ianya dhaif yang ringan atau sederhana, dan boleh juga sampai kepada dhaif yang berat jika terlalu berat salahnya dalam periwayatan. Jelas bahawa
hadis dhaif ataupun hadis dhaif yang disebabkan masalah hafazan perawi, maka ianya kebiasaannya menatijahkan dhaif yang ringan. Cumanya bila terlampau berat, terlampau teruk sangat hafalan perawi tu kan, kalau ada istilahnya mungkin matruk, mungkin si'ul hifz dan sebagainya. Tak, bukan si'ul hifz, sorry. Mungkin matruk ataupun mungkar, itu boleh kita kategorikan sebagai hafalan yang teruk lah kan, hafalan yang teruk. Okey, gitu juga Dr. Nuruddin Aid ada kata benda yang lebih kurang sama dalam kitab beliau. Okey. Faktor kedua terjadinya hadis dhaif sebab terputus pada sanadnya. Okey. Dan hadis yang terputus pada sanadnya menatijahkan dhaif yang ringan. Okey, menatijahkan dhaif yang ringan. Okey. Seperti mana Dr. Nuruddin Aid berkata dalam kitab beliau Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Okey, kata beliau, okey, begitu juga ianya tidak menjadikan kedhaifan hadis disebabkan terputus sanad sebuah kesalahan yang pasti. Maksudnya apa? Begitu jugalah ianya hadis dhaif yang ringan. Bila apa? Bila dhaif tersebut disebabkan terputus sanad. Okey. Sesungguhnya ianya didhaifkan. Hadis dhaif yang sebab terputus sanad ni didhaifkan sebab apa? Disebabkan ketidaktahuan keadaan perawi yang terputus pada sanad tersebut. Boleh jadi ianya dari kalangan perawi yang siqah dan boleh jadi ianya juga dari kalangan perawi yang dhaif. Okey. Masalah ataupun faktor yang ketiga menyebabkan hadis menjadi dhaif adalah sebab masalah pada adalah perawi. Maksudnya pada masalah maruah ataupun masalah peribadi perawi itu sendiri bermasalah. Okey. Jadi bila terkait dengan masalah adalah perawi, maka ianya menatijahkan kepada hadis dhaif yang berat, syiddatud dhaf ataupun dhaif jiddan. Okey. Berkata Syekh Muhammad Awamah, dalam kitab beliau, adapun berkenaan dengan adalah perawi, maka semuanya adalah dhaif yang berat dan terkadang boleh membawa kepada hukum maudhu'. Okey. Antara contoh perawi yang mempunyai masalah pada adalahnya seperti perawi yang berdusta, sama ada berdusta pada perkara dunia ataupun berdusta dengan memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu jelas. Jadi jelas kat sini, jelas bahawa faktor berlakunya hadis dhaif ada 3. Pertama, terkait dengan hafazan perawi. Kedua, terkait dengan terputus pada sanad. Ketiga, terkait dengan adalah perawi tersebut. Dan kita dapat lihat pada tiga-tiga faktor ni, bukanlah tiga-tiga faktor ni menatijahkan dhaif yang berat. Bahkan dua daripada tiga faktor ni menatijahkan dhaif yang ringan. Jadi jelas bahawa hadis dhaif terbagi kepada 2, yang ringan dengan yang berat. Okey. Setakat ni jelas. Alhamdulillah. Okey. Settle bab pertama. Okey, sekarang kita masuk dalam bab yang kedua. Okey, perkaitan antara ahli hadis dengan usul fuqaha. Okey, dalam bab ni ada 2 perkara yang penting. Pertama, kita nak tahu macam mana para fuqaha kan, para ahli fikih, apakah kaedah mereka ahli fikih ni ataupun perkara ahli fuqaha ni dalam menilai ataupun menghukum hadis. Itu pertama. Okey. Yang kedua yang kita nak bincangkan dalam bab ni adalah perkaitan ataupun kepentingan usul fiqh, ilmu usulul fiqh dengan ilmu hadis. Jadi 2 perkara. Pertama, tentang apakah kaedah fuqaha dalam menilai hadis. Kedua, kepentingan ilmu usul fiqh dalam kaedah ilmu hadis. Okey, jadi topik pertama kita nak tahu apa beza usul fuqaha dengan usul ahli hadis dalam menilai hadis Nabi SAW. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Imam Az-Zahabi, kitab Al-Muqidhah, Imam Zahabi ada sebut, Imam Zahabi ada sebut ni ana direct je. Okey. Dalam kalam Imam Az-Zahabi kita akan jelas bahawa persamaan antara usul fuqaha dengan ahli hadis adalah apa? Okey. Dari segi sudut hadis dhaif, mestilah syarat dia,
Dari segi sudut hadis sahih, mestilah syarat dia pertama bersambung sanad, keduanya daripada perawi yang adil, ketiga daripada perawi tersebut mestilah kuat hafalannya. Okay. Ada pun yang membezakan antara fuqaha dengan muhaddisin, ahli hadis adalah apa? Okay. Pada dua baki lagi syarat. Tadi kita dah tengok syarat hadis sahih ada 5. Okay. Daripada takrifan dia. Bersambung sanad, perawi yang adil, perawi tersebut mestilah kuat hafalan dia, tiada syaz, tiada illah. Akan tetapi dua yang akhir ni, para fuqaha seolah-olah mengabaikan tentang perbahasan syaz dan illah. Sedangkan syaz dan illah ni sebahagian daripada hadis dhaif. Okay. Kenapa boleh jadi macam tu? Okay. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Okay. Beberapa perkara yang perlu kita faham terlebih dahulu. Okay. Pertamanya, ramai salah faham dalam kalam Az-Zahabi. Okay. Imam Zahabi kata apa tadi? Imam Zahabi kata apa? Ini kerana kebanyakan dari masalah illah diabaikan oleh para fuqaha. Ramai salah faham dalam kata-kata Imam Az-Zahabi. Okay. Pertamanya kita kena faham. Okay. Terma kebanyakan fuqaha mengabaikan illah dan syaz bukanlah bermaksud mereka menolak kaedah ahli hadis dalam masalah syaz dan illah. Bahkan mereka juga menggunakan kaedah tersebut pada keadaan tertentu. Okay. Maksudnya apa? Bukanlah para fuqaha dia tolak 100% kaedah ataupun kepentingan hadis syaz dan hadis ataupun illah dalam hadis. Okay. Tetapi mereka tak selalu guna. Itu maksudnya mereka tak selalu guna. Fuqaha ni tak selalu guna. Okay. Akan tetapi ada keadaan tertentu para fuqaha menilai hadis juga melihat dari segi aspek syaz dan illah. Maksudnya apa? Sama je seperti para muhaddisin. Sama je takrif dia. Sama je kaedah dia dengan muhaddisin. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Okay. Sebab apa? Sebab al-qaedah ya aghlabiyah. Kebiasaannya kaedahnya begitu. Okay. Jadi ada masa mereka berada pada jalan kaedah fuqaha dan ada masa fuqaha ni senada ataupun sama sahaja kaedah dia dengan ahli hadis. Okay. Bahkan bukan tu saja, betul ke fuqaha ni tak ataupun mengabaikan perbahasan syaz dalam ilmu hadis? Tak. Apa bukti dia? Imam Syafi'i sendiri ada bincangkan permasalahan hadis syaz dalam kitab usul fiqh beliau, itu Ar-Risalah. Jadi betul ke fuqaha ni mengabaikan 100% syaz dan illah? Tak betul. Okay. Jadi benda ni kita boleh lihat juga dalam amali para fuqaha. Kadang-kadang ada dibuat ataupun mereka senada ataupun sama saja kaedah mereka dengan ahli hadis dalam keadaan-keadaan tertentu. Okay. Kedua, kita kena faham kaedah para fuqaha ni, kaedah para fuqaha dalam menilai hadis sangat special. Kenapa special? Bukan ke tadi dia kadang-kadang tak tengok syaz, tak tengok illah. Okay. Memanglah, tetapi kenapa kita kata para fuqaha ni special? Sebab mereka menilai secara holistik. Sebab apa? Fuqaha ni dia ada usul fiqh. Okay. Fuqaha ni ada usul fiqh. Bila mana dia menilai suatu hadis tu, dia tak melihat kepada hadis yang lain sahaja. Dia tak melihat dengan perbezaan antara hadis dengan hadis. Bahkan dia akan lihat hadis tu terkait tak ataupun sepakat tak dengan Al-Quran. Hadis tu sepakat tak dengan qiyas. Hadis tu sepakat tak dengan ijma'. Maka benda-benda tersebut dinilai dan dilihat oleh para fuqaha. Berbeza dengan ahli hadis, ahli hadis ataupun muhaddisin menilai hadis hanya dalam skop sesama hadis sahaja. Hanya dengan melihat riwayat-riwayat lain. Ni secara ijmal ataupun secara keseluruhan, secara umum. Okay. Bukanlah kita nak kata bahawa kaedah fuqaha ni lebih terdahulu ataupun lebih kita utamakan berbanding kaedah ahli hadis. Tetapi kat sini kita kena faham, bahawa para fuqaha bila mereka katakan hadis ini sahih. Bila mana para fuqaha mengatakan hadis ini sahih, dalam masa yang sama muhaddisin kata hadis ni dhaif. Berbeza antara fuqaha dengan ahli hadis. Secara zahir je nampak berbeza. Tetapi ada persamaan. Sebab apa? Sebab para fuqaha bila mana dia menghukumkan hadis, dia tak hukumkan ain ataupun zat hadis tu. Maksudnya apa? Maksudnya
fuqaha dia melihat fuqaha dia melihat hadis dari segi makna. Fuqaha melihat hadis dari segi makna. Jadi bila mana mereka kata hadis ini sahih, maksudnya apa? Makna hadis ni sahih. Macam mana boleh jadi sahih? Sebab sepakat dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma', dengan qiyas. Sepakat dengan dalil-dalil syarak lain, bukan dengan hadis semata-mata. Ada pun para muhaddisin, kenapa dia kata dhaif? Sebab apa? Dia kata dhaif, lafaz hadis tersebut ataupun matan hadis tersebut, matan tersebut bukan makna. Matan tersebut dhaif dinisbahkan kepada Nabi SAW. Benda ni kita kena faham. Beza cara menilai fuqaha dengan cara menilai para muhaddisin. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Dan ada pun di kalangan para fuqaha, maksud sahih di sisi mereka adalah sahih pada makna yang menunjukkan hadis tersebut. Lepas tu kata lagi Ibn Rajab Al-Hanbali, dan jika hadis mursal disokong oleh petunjuk, hadis mursal ni sebahagian daripada hadis dhaif di sisi muhaddisin. Dan jika hadis mursal disokong oleh petunjuk dari dalil lain, kan, dari dalil syariat lain, Al-Quran, sunnah tu sendiri, ijma' dan qiyas, yang menunjukkan kesahihan bagi makna hadis itu, ada usul yang kukuh padanya, maka ianya dijadikan hujah syarak berdasarkan petunjuk yang ada. Jadi jangan pelik, jangan pelik tuan-tuan perempuan, jangan pelik bila mana ada hadis yang dihukumkan dhaif oleh para muhaddisin, tetapi digunakan oleh para fuqaha dalam perkara hukum hakam. Jangan pelik. Sebab apa? Maknanya sepakat dengan dalil syarak yang lain. Gitu. Bukan tu je, Ibn Hajar juga ada membawa contoh Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i kata apa? Berkata Imam Syafi'i, dan pada hadis la wasiyata liwarithin, tiada wasiat untuk para waris. Tidak sabit hadis ini di sisi ahli ilmu, iaitu ahli hadis. Hadis ni tak sabit. Maksudnya mungkin dhaif lah di sisi ahli hadis. Akan tetapi, tengok para fuqaha, akan tetapi sepakat secara umum ianya telah diterima dan diamalkan sehingga menjadi nasiah kepada ayat wasiat untuk waris. Itu penting. Jadi jelas kat sini bahawa apa? Fuqaha menilai hadis Nabi SAW dari segi makna. Manakala para muhaddisin menilai hadis Nabi ataupun menghukumkan hadis Nabi dari sudut matan. Adakah matan itu betul tepat disandarkan kepada Nabi SAW ataupun tak? Setakat ni jelas atau ada apa-apa soalan? Anda bagi ruang nak tanya soalan kau tak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan tak ada? Jelas, alhamdulillah. Sekarang kita beralih kepada topik yang kedua dalam bab yang kedua. Kepentingan usul fiqh dalam ilmu hadis. Ni yang nak bezakan. Tadi kita bincang kaedah fuqaha dalam menilai hadis. Sekarang kita nak bincang tentang usul fiqh tu pula. Usul fiqh, ilmu usul fiqh yang sebelum ni telah dibentangkan oleh Ustaz Izzuddin. Sebelum ni telah dibentangkan oleh Ustaz Izzuddin tentang usul fiqh. Usul fiqh ni secara mudah kita nak kata usul fiqh ni adalah satu ilmu macam mana kita nak keluarkan ataupun macam mana nak keluarkan hukum dengan dalil-dalil yang ada. Macam mana kita nak keluarkan hukum dengan dalil-dalil yang ada. Itu usul fiqh. Jadi perbincangan kita yang kedua ni, apakah kepentingan usul fiqh dalam ilmu hadis? Usul fiqh ni ataupun kaedah para fuqaha, kan? Benda ni bukan benda baru ataupun bukan sahaja berlaku dalam zaman sekarang dan bukan sahaja berlaku pada zaman mutaakhirin, bahkan para ulama salaf telah menitik beratkan berkaitan usul fiqh ataupun perbahasan fiqh di dalam ilmu hadis. Contoh macam mana? Berkata Imam Tirmizi, pengarang kitab Sunan Tirmizi atau nama tepat dia Jami' At-Tirmizi. Dan apa yang aku sebutkan di dalam kitab ini, kitab Jami' At-Tirmizi adalah dari pilihan para fuqaha. Lihat. Tengok Imam Tirmizi sendiri dari kalangan para mutaqaddimin, ulama salaf. Dia sendiri pun mendahulukanlah pun ada mementingkan ataupun mengkedepankan pilihan para fuqaha. Tengok Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Hibban kata dalam Al-Majruhin, dan jika seseorang yang siqah lagi hafiz
dan bukan seorang faqih. Dan bukan seorang faqih. Dia siqah, alim. Maksudnya seorang yang adalah dia terpercayalah. Seorang hafiz yang kuat hafalannya, tetapi bukan seorang faqih. Dan dia meriwayatkan hadis dari ingatannya. Terkadang tertukar lafaz pada matan hadis dan merubah maknanya. Ini tengok pentingnya kefakihan dan usul fiqh dalam ilmu hadis. Okey. Tengok berkata Ibn Rajab diriwayatkan pada Ibn Uyainah, tidak pernah aku melihat orang yang lebih tahu halal dan haram, iaitu faqih, berbanding Sufyan Ats-Tsauri. Tengok, mereka semua ni Ibn Hibban, At-Tirmizi, Sufyan Ats-Tsauri, mereka ni tergolong dalam kalangan mutaqaddimin, kan? Para ulama salaf. Mereka ni imam hadis, muhaddis, imam al-hafiz. Mereka sendiri juga mementingkan tentang kefakihan. Dan seorang tu tak boleh jadi faqih selagi mana tak menguasai usul fiqh. Okay. Bila anda tersebut tentang usul fiqh, bukanlah anda khususkan pada usul fiqh Imam Syafi'i, tak. Usul fiqh secara umum. Walaupun pada zaman mereka ni mungkinlah ilmu usul fiqh tak ditulis, tetapi kaedah-kaedah tersebut dah ada. Okay. Kaedah-kaedah usul fiqh tersebut dah ada. Okay. Jadi jelas kita tengok kat sini bahawa ulama salaf sendiri mementingkan usul fiqh, sehingga mereka bukan sahaja menguasai permasalahan sanad dan riwayat, bahkan mereka ni, mereka ulama salaf memahami makna hadis dengan cemerlang disebabkan kefakihan mereka. Kat sini kita akan tengok apakah pentingnya usul fiqh dalam ilmu hadis. Pertama, ianya terkait rapat dalam bab meriwayatkan hadis secara makna. Kalaulah seseorang yang hafiz, seorang muhaddis meriwayatkan hadis secara makna, tetapi dia bukan seorang yang faqih, maka bahaya. Seperti Ibn Hibban kata apa, boleh jadi dia meriwayatkan secara makna tetapi tertukar makna dia. Hati-hati, sebab apa? Tak faham fiqh, tak faham usul fiqh dan sebagainya. Itu pertama. Kepentingan kedua, usul fiqh dalam ilmu hadis apa? Ini penting. Kepentingan kedua, usul fiqh dalam ilmu hadis apa? Supaya kita tidak mendhaifkan hadis yang sahih dan tak mensahihkan hadis yang dhaif. Sebab apa? Hal ini dapat dilihat ketika berlaku percanggahan makna antara dua hadis yang sahih. Hadis sahih A dengan hadis sahih B saling bercanggahan, saling bertaarud secara zahir. Jadi kalau kita belajar kaedah muhaddisin, perawi-perawi yang siqah saling bermukhalafah dengan perawi siqah, ataupun hadis yang sahih mukhalafah ataupun bercanggahan, ta'arud bersama dengan hadis yang sahih, salah satu hadis tu akan menatijahkan syaz dan akan menjadi dhaif. Jadi kalau berlaku percanggahan, salah satu mesti akan jadi dhaif. Kat sini pentingnya usul fiqh. Mungkin antara dua hadis yang sahih itu bercanggah secara zahir sahaja. Tetapi bila mana kita melihat dengan kacamata usul fiqh, makna kedua hadis tersebut boleh jadi dua-dua sahih, kan? Mungkin secara zahir dhaif, tetapi dua-dua sahih. Jadi kalau kita hanya terhenti melihat salah satu hadis tu syaz, maka kita telah mendhaifkan hadis yang sahih. Itu bahaya. Jadi penting juga usul fiqh untuk kita melihat makna hadis. Mungkin secara zahir kita tengok, secara luaran kita tengok saling bercanggahan, tetapi rupanya maknanya sepakat, tak ada berlaku apa-apa percanggahan pun. Jadi kita telah selamatkan dua-dua hadis tersebut daripada kita hukumkan salah satunya dhaif, bahkan kedua-duanya sahih. Sebab apa? Boleh jadi salah satu hukum pada hadis tersebut, satu nasikh dan satu mansukh. Allah. Benda ni jugalah yang dititik beratkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar, seperti Dr. Syekh Ahmad Ma'bad Hafizahullah, Dr. Syekh Mustafa Abu Zaid, guru hadis kami, Dr. Syekh Aiman Al-Hajjar dan Syekh Aiman Arif Ad-Dimashqi. Mereka ni juga ada dalam muhadarah mereka, dalam pengajian mereka, ada sebut pentingnya usulul fiqh di dalam ilmu hadis. Setakat ni jelas? Sorry, minum air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan pada topik yang ketiga. Topik ketiga kita akan bincangkan tentang hadis yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Ni secara ringkas lah, anda tak sempat nak beritahu semua benda. Anda nak beritahu, tak semua hadis sahih boleh diamalkan. Ni penting. Tak semua hadis sahih boleh diamalkan. Sebab apa?
Macam tadi kita tengok ada hadis sahih. Tetapi salah satu hadis sahih tersebut tak boleh diamalkan sebab apa? Sebab nasikh dan mansukh. Contoh apa? Hadis tawaddau mimma massatin nar. Berwuduklah setelah makan makanan yang bersentuhan dengan api ataupun makanan yang dimasaklah. Okey. Hadis ni sahih. Riwayat Imam Muslim. Tetapi kenapa tak boleh amalkan? Sebab hadis ni, hukum hadis ni, hukum hadis ni telah dimansukhkan, telah dihapuskan hukumnya. Itu bahasa mudah kita, dihapuskan hukumnya. Dengan hadis yang lain yang juga sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Okey. Dimansuhkan oleh hadis ni, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah makan biri-biri kemudian baginda solat dan tidak mengambil wuduk yang baharu. Okey, hadis ni pun sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, hadis ni sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum kepada hadis yang sebelumnya. Sedangkan hadis sebelumnya yang tadi tu pun sahih. Jadi jelas kat sini tak semua hadis sahih boleh diamalkan. Okay. Contoh lain, berkata Ibnu Rajab. Berkata Ibnu Rajab, dan telah didapati hadis-hadis lain yang didakwa oleh sebahagian mereka, ianya tidak diamalkan. Antaranya hadis sesiapa yang memandikan mayat maka mandilah, dan siapa yang membawanya maka berwuduklah. Okay. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata apa? Hadis ni hasan. Hadis hasan termasuk dalam hadis makbul, tetapi tak diamalkan. Okay. Begitu juga dengan hadis dhaif. Tak semua hadis dhaif tak diamalkan. Bahkan ada hadis dhaif yang boleh diamalkan. Dan benda ni sangat penting untuk kita tahu. Macam mana boleh amal, macam mana tak boleh amal. Sinilah pentingnya usulul fiqh dalam ilmu hadis. Okay. Persoalan. Apakah kaitan perbahasan bab ini dengan hukum beramal dengan hadis dhaif? Jawapannya, perbahasan ini bertujuan untuk bagi kita faham terlebih dahulu bagaimana jumhur ulama menerima untuk beramal dengan hadis dhaif. Sedangkan hadis dhaif ini pada keadaan kemungkinan pasti, iaitu ihtimalus subut, sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula pada peringkat pasti subut seperti hadis sahih dan hasan. Jelas kat sini bahawa hadis dhaif bukanlah pasti. Maksudnya hadis dhaif tak pasti lagi peratusannya betul ke Nabi ucap, betul ke Nabi buat macam ni. Akan tetapi ihtimalus subut, kemungkinan betul. Okay. Akan tetapi sebab wujudnya asal kepada hadis dhaif tersebut, adanya usul fiqh, adanya ayat Quran, adanya ijma', adanya qiyas, maka secara makna melalui kaedah usul fiqh, maka ianya menjadi harus untuk kita beramal dengan makna hadis tersebut walaupun ianya dhaif di sisi muhaddithin. Okey. Selain itu, perbahasan bab ini bertujuan untuk menyanggah dakwaan bahawa wajib kepada umat Islam untuk beramal dengan hadis sahih sahaja. Bagaimana mereka boleh mendakwa amalan itu hanya terhad kepada sahih sahaja, sedangkan ulama salaf dan khalaf telah menyatakan bahawa terdapat hadis sahih yang tak boleh diamalkan. Bagi mereka yang kata kita ni kena amal hadis sahih je, hadis sahih tak amal. Okey, kalau kita nak amalkan hadis sahih saja, masalahnya kat situ ada hadis sahih yang tak boleh diamalkan. Macam mana? Macam mana? Wallahu a'lam. Okey, kita tengok pada bab ketiga. Nak penghujung ni. Okey. Bab yang ketiga, sini kita akan lihat macam mana siapa yang mengharuskan beramal dengan hadis dhaif dan siapa yang menolak untuk beramal dengan hadis dhaif. Okey. Jumhur ulama, maksudnya apa? Majoriti ulama, jumhur ulama. Salaf maupun khalaf, majoriti ulama bersepakat akan keharusan beramal dan meriwayatkan hadis yang dhaif. Antaranya siapa? Sufyan As-Sauri, Ibnu Uyainah, Abdul Rahman Ibnu Mahdi, Ahmad bin Hanbal. Dalam kertas kerja ni ana ada datangkan qaul-qaul ataupun bukti-bukti menunjukkan bahawa mereka ini beramal dengan hadis dhaif. Contoh seperti Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri kata apa? Aku mendengar Sufyan As-Sauri berkata, janganlah kamu ambil ilmu, iaitu ilmu hadis ini, pada perkara halal dan haram, iaitu hukum fiqh, melainkan dari mereka yang terkenal dengan keilmuannya terhadap sebarang penambahan dan pengurangan pada hadis. Akan tetapi, maka tidak mengapa pula pada perkara selain hukum fiqh daripada para masyayikh, iaitu daripada mereka yang dhaif. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Dalam perkara kata hukum fiqh, tak boleh ambil daripada mereka ni, yang mereka yang dhaif ni. Tetapi dalam perkara-perkara yang berkaitan selain pada hukum fiqh, fadilat beramal, kelebihan beramal, galakan dan tegahan, maka dibenarkan. Ibnu Uyainah pun lebih kurang juga ayat dia.
Ibnu Mahdi pun lebih kurang juga. Imam Ahmad bin Hanbal lagi jelas. Imam Khatib Al-Baghdadi bawakan 2 riwayat tentang Imam Ahmad menerima hadis dhaif dalam perkara fadilat beramal. Okay. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmizi ada sebut bahawa bukan sahaja Imam Ahmad dapat dibuktikan bahawa beliau menerima hadis dhaif dari segi kata-kata beliau, bahkan dari segi praktikal ataupun amali Imam Ahmad dalam penulisan Imam Ahmad sendiri menerima hadis dhaif dengan melihat kepada apa? Kitab Musnad Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad tu ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Kata Ibn Rajab Hanbali. Dan yang jelas dari amali Imam Ahmad dan kata-katanya bahawa dia meninggalkan riwayat yang ditohmah berdosa. Maksudnya apa? Terlampau dhaif. Dan mereka yang kebiasaan tersilap disebabkan lupa dan teruk hafalannya. Dan ada pun dia meriwayatkan hadis dari mereka yang dhaif. Seperti mereka yang pada hafalannya ada sedikit masalah atau berbeza pada perawi itu dari segi dhaif atau siqahnya. Jelas kat sini bahawa Imam Ahmad sendiri pun menerima riwayat yang dhaif. Imam Bukhari pun sama juga. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada bawa juga riwayat-riwayat walaupun dalam bab mutaba'ah dan syawahid, tetapi ada juga riwayat daripada perawi yang dhaif ataupun perawi yang khilaf pada kedhaifannya. Bahkan Imam Ibn Hajar ada mengarang satu kitab. Nama kitab tersebut adalah Al-Adabul Mufrad. Kitab adab yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan adab-adab. Okey. Dan kitab Al-Adabul Mufrad termasuk juga dalam itu hukum hadis yang sahih, yang hasan dan yang dhaif. Nak tunjuk apa? Imam Bukhari pun mengamalkan dengan hadis yang dhaif. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Muslim pun sama juga. Abu Daud pun sama juga. Imam Abu Daud kita boleh tengok bukti beliau dalam kitab sunan beliau dan dalam kitab risalah beliau terhadap ahli Mekah. Ini nanti boleh baca. Ya. Okey. Itu sebahagian sahaja daripada kalangan salaf. Kalangan khalaf siapa? Ibnu Salah. Dari kalangan mutaakhirin seperti Imam Ibnu Salah. Ibnu Salah kata apa? Berkata Ibnu Salah harus di sisi ahli hadis dan selainnya bermudahan pada sanad dan riwayat selagi mana bukan maudhu', tanpa memberi perhatian untuk menerangkan kedhaifannya, selagi mana bukan pada bicara sifat-sifat Allah dan hukum syariah dari segi halal dan haram dan selainnya. Dan begitu juga harus bermudahan pada perkara berkaitan dengan kisah-kisah fadilat beramal, galakan dan tegahan. Dan kami meriwayatkan akan keharusan bermudahan pada perkara ini pada hadis dhaif dari Abdul Rahman Ibn Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Siapa lagi yang setuju? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Imam An-Nawawi. Siapa lagi? Jalaluddin As-Suyuti. Siapa lagi? Imam As-Sakhawi. Ini sebahagian je yang disebutkan dengan bukti, sebahagian je. Adapun Syekh Muhammad Awwamah, Dr. Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah, ada karang satu risalah tapi dalam bahasa Arab. Ana tak jumpa lagi kok ada siapa terjemah ataupun yang lebih kurang dalam bahasa Melayu. Syekh Muhammad Awwamah ada karang pasal hukum beramal dhaif dan dalam tu beliau ada bawa beberapa nama mereka-mereka para imam baik dari salaf maupun khalaf yang beramal dengan hadis dhaif ataupun yang mengharuskan beramal ataupun meriwayatkan hadis dhaif beserta dengan bukti ramai. Nanti kita akan tengok. Jadi jelas kat sini, anda nak tambahkan, kita kan bila mana kita buka kitab-kitab mutaakhirin seperti Tadribur Rawi, kitab Imam As-Sakhawi, Ibnu Salah dan sebagainya, kita akan dapat lihat bahawa betul lah bahawa mereka ini tetapkan bahawa jumhur ulama lah, majoriti ulama sepakat harus untuk beramal dan meriwayatkan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Macam mana mereka boleh kata jumhur? Sebab apa? Mereka sendiri melihat, mereka sendiri mengkaji, mereka sendiri istiqra', mereka melihat, mengkaji, menilai dari ulama-ulama sebelum mereka, iaitu ulama salaf sendiri. Mereka sendiri melihat akan qaul-qaul salaf, kata-kata mereka, praktikal mereka, penulisan-penulisan ulama salaf terdahulu dan dibuktikan dalam kitab-kitab mereka seperti Tadribur Rawi, kitab Fathul Mughis As-Sakhawi kan. Sebab itu nanti kita akan jumpa dalam kitab mereka ni, kitab contoh Tadribur Rawi dengan Fathul Mughis As-Sakhawi, kita akan jumpa mereka sebut, seperti inilah apa yang kami lihat dan kami riwayatkan daripada imam-imam sebelumnya seperti Ibnu Mahdi, seperti Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Boleh lihat dalam kitab-kitab mereka. Antara nama-nama lain, Syekh Muhammad Awwamah
Antara nama-nama lain yang bersetuju seperti siapa? Okay. Dalam kalangan salaf seperti Ibnul Mubarak, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan ramai lagi. Mereka di kalangan mutakhirin pula seperti siapa? Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan lain-lain lagi. Setakat ni ada soalan? Kalau tak jelas ke apa, boleh tanya dulu. Ada tak ada? Alhamdulillah jelas. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok siapa pula yang tak setuju ataupun menolak keharusan beramal dengan hadis dhaif. Okey, mereka ni pertama kita kena faham, mereka yang tak setuju ni golongan minoriti, sebahagian je. Golongan minoriti. Yang jumhur kata apa? Yang majoriti kata harus beramal dan meriwayatkan hadis dhaif. Akan tetapi yang minoriti ni adalah juga sebab-sebabnya kenapa mereka tak setuju untuk meriwayatkan hadis dhaif. Okey. Yang dalam topik ni ana hanya datangkan beberapa contoh saja untuk kita faham. Okey. Sebab apa mereka ni seperti Asy-Syaukani, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani tidak setuju untuk beramal ataupun meriwayatkan hadis dhaif? Okey. Antara sebab-sebabnya, antara sebabnya sebab apa? Mereka kata contoh saja. Mereka kata apa? Hadis dhaif ni tak sesuai nak amalkan sebab apa? Boleh secara nak demi menjaga kesucian dan kesempurnaan syariat. Dia tak nak dalam hukum hakam atau perkara-perkara beramal ni kalau boleh tak nak ada dhaif. Kita nak yang ada sahih sahaja. Sebab apa? Supaya kita punya kesucian agama kita terjaga. Tu antara alasannya. Alasan kedua sebab apa? Okay. Kedua, kenapa mereka menolak untuk beramal dengan hadis dhaif? Sebab apa? Sebab mereka salah faham terhadap qaul ataupun pegangan imam-imam terdahulu. Mereka ingat, oh imam ni tolak hadis dhaif, rupanya tak. Dia salah faham je. Okay. Jadi, tentang perbahasan ni untuk lihat jawapan yang lebih panjang, boleh buka kitab Hukmul Amal bil Hadis Dhaif karangan Syekh Muhammad Awamah, itu dijawab secara panjang. Tapi ana hanya mendatangkan contoh-contoh ataupun sekadar nak bagi faham je. Okay. Untuk masalah pertama, mereka yang mengatakan hadis dhaif ni tak sesuai sebab apa? Nak menjaga kesucian dan keharmonisan syariat Islam. Okay. Kat sini kita nak jawab. Masalahnya ada hadis sahih yang tak boleh diamalkan. Jadi kalau dhaif tak boleh amal, hadis sahih tak boleh amal, maka perbahasan syariah ataupun hukum fiqh akan jadi sempit. Perbahasan syariah ataupun perbahasan fiqh akan jadi sempit sebab tak ada hadis yang boleh diamalkan. Berapa sikit boleh amalkan. Jadi ada perkara-perkara tertentu, keadaan-keadaan tertentu, situasi-situasi tertentu terpaksa memerlukan juga kepada hadis dhaif untuk menetapkan hukum. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey. Tengok kata-kata Imam An-Nawawi. Okay. Imam Nawawi kata apa? Dan ada pun pada masalah hukum halal dan haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya tidak boleh diamalkan melainkan dengan hadis sahih dan hasan. Kecuali jika perlu untuk berhati-hati dalam satu masalah. Maksudnya apa? Dalam bab hukum hakam, ya kita kata hadis dhaif tak boleh digunakan sebagai dalil. Tetapi ada keadaan tertentu atas dasar ihtiyat, atas dasar untuk berhati-hati, maka hadis dhaif diperlukan. Sebab apa? Diperlukan dalam keadaan tertentu. Seperti menggunakan hadis dhaif untuk menetapkan hukum makruh terhadap sebagian masalah jual beli ataupun pernikahan. Maka ianya menjadi harus untuk beramal dengannya pada ketika itu atas dasar berhati-hati dan tidak juga wajib menggunakannya. Okey. Jelas kat sini. Pertama kita faham bahawa tak semua hadis sahih boleh diamalkan atas dasar nasikh dan mansukh. Itu pertama. Yang kedua, ada keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu syariat berhajat kepada hadis dhaif untuk dijadikan sebagai hukum sandaran. Akan tetapi hukum ataupun natijah hukum tersebut tidaklah menjadi wajib, taklah menjadi haram. Tetapi ianya sama ada hukum tersebut seperti dalam jual beli ataupun pernikahan, suatu hukum fiqh tu dengan menggunakan hadis yang dhaif akan menatijahkan hukum fiqh sama ada makruh ataupun harus. Dasar apa? Atas dasar berhati-hati.
Dan benda ni kita boleh tengok dalam amali ataupun praktikal para ulama. Lagi-lagi para usul fuqaha. Tiga usul fiqh, usuliyin. Okay. Jadi jelas di sini bahawa hadis dhaif diperlukan ketika mana syariat berhajat kepadanya atas dasar berhati-hati, ihtiyat. Bahkan bukan itu saja, okay, Imam Abu Daud juga telah menerangkan di dalam risalah beliau kepada ahli Mekah bahawa para ulama menjadikan hadis mursal kita dah beritahu sebahagian daripada hadis dhaif sebagai hujah dan dalil syarak apabila ketiadaan hadis sahih yang lain dalam satu bab fiqh. Itu nanti kita boleh tengok dalam kata kerja ni ada disebutkan. Dah lepas dah. Okey. Selain itu juga kita sudah ketahui bahawa hadis dhaif jika disepakati dengan dalil syarak lain, maka dari sudut makna hadis tersebut tiada masalah untuk diamalkan. Ini kerana ianya masih bertepatan dengan syariat Islam. Maka tiada isu di sini tentang pengamalan hadis dhaif akan menggugat kesucian dan keharmonian syariat Islam. Melainkan jika hadis dhaif tersebut bertentangan dengan mana-mana dalil syarak yang qat'i, maka di sini jumhur ulama sepakat untuk tidak beramal dengan hadis dhaif tersebut. Okey, hadis dhaif tersebut jika mana sepakat maknanya dengan syariat maka diterima. Akan tapi jika khilaf dengan dalil syariat, dengan Quran, dengan sunnah dan sebagainya secara pasti, okey, maka tak boleh beramal walaupun dhaif yang ringan. Okey, untuk masalah kedua, sebahagian pengkaji ataupun penuntut ilmu salah faham dalam metod imam-imam terdahulu. Contoh siapa? Imam Bukhari. Okey. Sebahagian orang menganggap Imam Bukhari menolak beramal dengan hadis dhaif. Sebagian orang menganggap Imam Bukhari tidak beramal dengan hadis dhaif. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari mengarang kitab sahih. Dan Imam Bukhari mensyaratkan dalam kitab beliau semuanya hadis-hadis sahih. Okey, kat sini kita jelaskan. Yang disyaratkan hadis-hadis sahih itu hanya dalam kitab sahih beliau saja. Okay. Dia tak kata pula, okey maka kat sini bila aku dah karang kitab sahih, maka aku hanya menerima hadis sahih dan menolak hadis dhaif. Tak. Yang sahih itu hanyalah dalam kitab sahih beliau. Bahkan dalam kitab sahih beliau ada riwayat-riwayat daripada perawi yang dhaif, ada. Okey, ada yang mursal dan sebagainya. Ada yang mudalis dan sebagainya. Okey. Bahkan dalam masa yang sama, kalau benarlah Imam Bukhari menolak untuk beramal dengan hadis dhaif, kenapa Imam Bukhari mengarang kitab Al-Adabul Mufrad yang terhimpun di dalamnya hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Selain daripada itu, siapa lagi mereka salah faham? Imam Muslim. Okay. Mereka salah faham dalam kata-kata Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Okay. Dalam muqaddimah Imam Sahih Muslim, Imam Muslim ada sebut. Okay. Imam Muslim sebut, dan ada pun mereka yang ditohmah sebagai pendusta di sisi ahli hadis atau di kalangan sebahagian ahli hadis, maka kami tidak perlu menyusahkan diri untuk meriwayatkan hadis-hadis mereka. Okay. Kat sini kita akan nampak, okay, kalau kita baca secara literal, kalau kita baca kalam beliau secara literal, kita akan nampak, oh Imam Muslim menolak riwayat hadis dhaif. Tak. Yang Imam Muslim tolak adalah riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang terlalu dhaif. Yang terlalu dhaif yang berat. Okay. Begitu juga kami tidak meriwayatkan dari mereka yang pada kebiasaannya hadis mereka mungkar, dhaif yang berat, atau terlalu banyak kesilapan, dhaif yang berat. Okay. Jadi jelas kat sini bahawa apa? Mereka salah faham. Mereka anggap, oh bila Imam Muslim kata macam ni, mereka menolak hadis dhaif. Tak. Imam Muslim hanya menolak hadis dhaif yang berat. Okay. Bahkan dalam Sahih Muslim ada juga riwayat-riwayat dalam bab mutaba'ah dan syawahid daripada perawi-perawi yang dhaif. Ada riwayat mudalisin. Ada apa lagi? Ada mu'allaq dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, contoh lagi siapa? Okay. Mereka salah faham terhadap kata-kata Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi kata apa? La yuhtaju bil marasil wa la taqumul hujjah illa bil asani as-sihah al-muttasilah wa kadza aqulu ana. Tidak dijadikan riwayat mursal. Okay. Riwayat mursal kan sebagai dhaif sebagai hujah, dan tidak juga terdiri hujah melainkan dari sanad yang sahih lagi bersambung sanadnya. Okay, mereka bila dengar kata la yuhtaju bil marasil, mereka kata ini membuktikan bahawa Imam Ar-Razi sendiri menolak beramal dengan hadis dhaif. Tak. Kenapa? Okay. Yang ditolak Imam Ar-Razi adalah tak boleh dijadikan sebagai sumber hukum hakam. Ini pendapat beliau. Sebab apa? Yang dikatakan la yuhtaju bil marasil wa la taqumul hujjah. Al-hujjah. Kat sini kita kena faham. Yang disebut Imam Ar-Razi adalah al-hujjah, dan ini adalah istilah. Bezakan istilah hujjah dengan istilah yu'mal bih ataupun yu'tabaru bih. Hujjah maksudnya apa?
Bila kata sebut hujjah maksudnya membawa maksud dibenarkan untuk dijadikan sebagai dalil syarak. Kalau yu'malu bih yang boleh diamalkan maksudnya boleh beramal dengannya. Yang disebut oleh Imam Ar-Razi adalah la yuhtajju bil marasil, tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Maksudnya apa? Hadis-hadis mursal, hadis-hadis dhaif tak boleh dijadikan sebagai hukum ataupun sumber hukum kepada dalil syarak. Jadi kat sini kita faham. Gitu juga dengan istilah seperti la yuhtajju bih wa yuktab hadisuhu. Ni istilah. Maksudnya apa? Riwayat mereka ni tak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam dalil syarak, tetapi wa yuktab hadithu boleh diriwayatkan pada mereka. Sebab apa? Dhaif mereka dhaif ringan. Contoh siapa? Kita tengok contoh. Seperti contoh, pertama Syaiban bin Abdul Rahman An-Nahwi. Imam Ibn Hatim meriwayatkan dari bapanya iaitu Abi Hatim Ar-Razi. Mengatakan Syaiban An-Nahwi Kufi Hasanul Hadis Salihul Hadis yuktab hadithuhu wa la yuhtajju bih. Yuktab hadithuhu wa la yuhtajju bih. Hadis dia boleh diriwayatkan tetapi hadis dia tak boleh, ataupun riwayat dia Syaiban ni riwayat dia tak boleh dijadikan sebagai dalil syarak. Sama juga dengan Abdul Rahman bin Abu Zinad. Kata Imam Ar-Razi yuktab hadithuhu wa la yuhtajju bih, sama juga boleh diriwayatkan hadis-hadis mereka yang dhaif. Wala yuhtajju bih maksudnya tak boleh dijadikan sebagai sumber hukum syarak. Dalam arti kata lain perawi ini dhaif. Dalam arti kata lain perawi ini dhaif. Itu maksud dia. Muhammad bin Quraib huwa syaikhun la yuhtajju bi hadithihi yuktab hadithuhu. Perawi ini dhaif tetapi boleh diriwayatkan. Ni bukti dia. Setakat ni jelas. Sebelum masuk topik yang baru, ada apa-apa soalan? Ya, ada soalan? Silakan dulu sebelum masuk topik baru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Itu insya-Allah nanti akan jawab. Pasal tu insya-Allah akan cuba jawab pada akhir lepas ni. Kita teruskan pada topik akhir kita. Topik yang ketiga iaitu syarat beramal dengan hadis dhaif. Ni penting. Dalam manhaj an-naqd, Dr. Nuruddin Aid ada beri garis panduan tentang beramal dengan hadis dhaif. Dr. Nuruddin Aid. Pertama, hendaklah dhaif itu tidak terlalu berat. Maka terkeluar padanya perawi yang berdusta yang ditohmah melakukan pendustaan. Dan siapa yang banyak tersalah dalam periwayatan. Maksudnya apa? Hadis yang boleh diamalkan adalah hadis dhaif yang ringan. Hadis dhaif yang ringan. Adapun hadis dhaif yang berat tak boleh diamalkan. Ni dari segi sudut muhaddisin. Syarat kedua, hendaklah hadis dhaif itu ada asal dari dalil yang lebih umum. Ini seperti yang telah kita bincangkan berkaitan dengan usul fiqh dan sebagainya. Ada asal dari segi makna dia. Itu kita bincangkan. Syarat yang ketiga, jangan beriktikad bahawa hadis dhaif itu pasti sandarannya kepada Nabi SAW ketika mengamalkannya, agar kita tidak menyandarkan kepada baginda SAW bukan dari apa yang baginda katakan. Benda ni penting. Benda ni penting lagi-lagi kepada mereka yang beramal dengan hadis dhaif. Jangan kita beriktikad ataupun kita berpegang ataupun kita percaya bahawa hadis dhaif itu 100% kepastiannya datang daripada hadis Nabi SAW walaupun maknanya sahih. Tak boleh 100% pasti bahawa hadis itu daripada Nabi. Bahkan kita diterangkan bahawa ianya ihtimalu subut, kemungkinan mungkin 50%. Akan tapi boleh diamalkan sebab apa? Sebab maknanya sahih, maknanya tidak berlanggar dengan syariat. Jadi boleh beramal dalam keadaan kita jangan jangan kita yakin ianya 100% pada Nabi, tetapi kena hati-hati juga. Itu yang penting. Sebab apa? Ada setengah orang yang beramal dengan hadis dhaif agak keterlaluan enggak terkadang. Kan? Kenapa tak ni? Kenapa tak amal ni? Sedangkan hadis dhaif. Ada sebagai orang bila mana beramal dengan hadis dhaif, orang lain tak buat, dia persoalkan. Sedangkan benda tu tak pasti. Walaupun boleh diamalkan. Kan? Sepatutnya benda tu jadi harus, tetapi dia seolah-olah nak mewajibkan untuk beramal dengan hadis dhaif. Itu tak betul lah. Itu tak betul. Jadi kat sini kita nak jelaskan bahawa hadis dhaif
Kalau dari segi sudut hukum hakam, berkaitan dengan hukum hakam, itu kita serah pada ulama. Kita serah pada ahlinya, pada pakarnya. Hadis ni dalam keadaan ni boleh amal ke tak? Dalam hukum ni boleh amal ke tak? Itu kita serahkan pada ahlinya. Tanya para mufti, tanya para ahli hadis, para fuqaha dan sebagainya. Ada pun hadis dhaif dalam kaitan perkara berkaitan dengan kelebihan beramal, fadilat beramal, targhib wa tarhib kan. Kisah-kisah itu bergantung pada siapa. Siapa nak amal, amal. Tak nak amal sudah, tu je. Jangan salahkan mereka yang nak beramal dengan hadis dhaif dengan kata macam-macam. Tak, jangan macam tu. Dan jangan salahkan orang lain tak nak beramal dengan hadis dhaif. Tu suka hati dia. Dan dalam bab perkara fadilat amal, dalam perkara fadilat beramal, tak nak amal tak apa, suka hati. Yang penting kita ada amalan. Yang penting kita jaga solat. Yang penting kita buat solat sunat, kita sedekah. Yang penting kita sentiasa zikir kepada Allah. Ingat Allah, selawat kata Nabi, itu yang penting. Okey. Alhamdulillah. Kita dah pada penghujung. Penutup. Okay. Sebagai kesimpulan, jumhur ulama sama ada ahli hadis atau para fuqaha sepakat beramal dengan hadis dhaif dan meriwayatkannya adalah dibenarkan mengikut kepada syarat-syarat tertentu. Hadis dhaif walaupun ianya tidak tergolong dalam hadis maqbul, akan tetapi maknanya boleh menjadi sahih jika ianya disokong oleh dalil syarak yang lebih umum, seterusnya menghilangkan keraguan dalam beramal dengan hadis dhaif. Kita juga dapat memahami bagaimana para imam merumuskan bahawa hadis dhaif boleh diamalkan melalui pemerhatian dan penelitian mereka. Pemerhatian tersebut tidaklah tertumpu kepada kata-kata yang jelas disebutkan di dalam kitab mereka. Bahkan mereka melihat kepada amali ataupun praktikal ulama salaf dalam penulisan mereka serta manhaj ataupun metod keseluruhan para salaf. Okay, kat sini jelas bahawa dalam bab beramal dengan hadis dhaif ni, keharusan tu kita tak melihat kepada kata-kata yang jelas. Maksudnya imam ni ada tak kata boleh beramal? Imam ni ada tak kata beramal? Ada setengah imam tak memberikan apa kata. Maksudnya tak ada qaul, tak ada kata-kata yang jelas dalam pengamalan hadis dhaif. Tetapi dari segi amali, praktikal penulisan mereka, takhrij hadis mereka, nampak jelas kelihatan bahawa mereka sendiri beramal dengan hadis dhaif. Seperti siapa? Imam Bukhari, karang kitab Al-Adab Al-Mufrad. Imam Ahmad, dalam kitab Musnad ada hadis dhaif. Itu bukti-buktinya. Okey. Beramal dengan hadis dhaif tidak membawa maksud meninggalkan hadis yang sahih atau hasan. Bahkan digalakkan untuk mendahului satu amalan dengan hadis yang lebih sahih. Walau bagaimanapun, hakikat sebenar dalam beramal bukanlah sahih atau dhaif menjadi perbincangan utama. Akan tetapi amalan mana yang boleh diamalkan dan yang mana tidak boleh. Dan yang mengetahui akan perkara ini, mana boleh amal, mana tak boleh amal, hanyalah mereka yang menguasai pemahaman terhadap hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut riwayah dan dirayah serta penguasaan dan pemahaman usul fiqh yang baik. Ini kerana boleh jadi hadis tersebut sahih tetapi tidak boleh diamalkan. Okay. Bukanlah nak kata sahih tak sahih, sahih tak sahih, sahih dhaif ini tak penting, penting. Tetapi lihat pada tujuan. Kalau kita nak bahas hadis ni betul tak sandar pada Nabi? Ya. Maka kat situ kita lihat hadis ni mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang maqtu'. Akan tapi dari segi beramal, dari segi beramal kita akan lihat. Kita tak lihat sahaja pada sahih dan hasan, tak. Kita akan lihat pada makna suatu perkara. Ini boleh diamalkan ke tak? Ini boleh amal ke tak? Itu yang penting. Yang boleh amal, tak boleh amal, ni hukum dia harus, ni hukum dia haram, ni hukum dia makruh. Itu kembali kepada para mujtahid. Kembali kepada para fuqaha, ahli yang mereka yang faqih, mereka para mufti dan sebagainya. Okay. Memang benar terdapat golongan minoriti yang menolak untuk beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Akan tetapi itu tidak membenarkan untuk orang awam dan selain dari para mujtahid mengikut pendapat tersebut. Ini kerana kelemahan dan kekurangan orang awam seperti kita ni, kekurangan kita dari sudut alat untuk berijtihad. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga dengan penulisan ini memberikan sedikit sebanyak penerangan ataupun penjelasan terhadap beramal dengan hadis dhaif. Okey, jadi secara keseluruhan ataupun kesimpulan, hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu mengikut kepada jumhur ulama. Okey, setakat ni ada soalan? Soalan?
sebarang ketidakjelasan, persoalan amat-amat dialukan. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tentang soalan kalau hadis itu dhaif berat, kalau hadis itu dhaif berat, syiddatul dha'f, adakah kita boleh katakan hadis ini tidak wujud, palsu atau hanya rekaan? Dan macam mana pula adab atau cara kita menghadapi hadis dhaif yang berat? Okay. Maksudnya bolehkah kita anggap remeh hadis tersebut disebabkan ianya dhaif yang berat? Okay. Untuk soalan pertama, adakah kita boleh katakan hadis ini tidak wujud atau palsu atau hanya rekaan? Tak boleh. Sebab apa? Istilah. Sebab istilah yang membezakan. Istilah yang membezakan. Sebab masih ada kemungkinan, walaupun sangat jauh, masih ada kemungkinan hadis dhaif yang berat itu masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan yang datang dari Nabi, cuma terlampau jauh. Sedangkan hadis yang palsu atau tak wujud itu adalah hadis maudhu'. Hadis yang 100% memang bukan pada Nabi. 100% yang bukan pada Nabi. Okey. Ada keadaan tertentu, ini secara sekali lalu dia, ada keadaan tertentu yang mana hadis dhaif yang berat pun diamalkan sebab maknanya, tetapi bukan sebab nisbah hadis tu pada Nabi. Sebab maknanya masih bertepatan dengan syariat. Okay, macam mana? Okay, kita kena faham konteks beramal hadis dhaif. Contoh, ini kita tanya adalah hadis dhaif dululah, kita sebut hadis dhaif dahulu. Hadis dhaif dalam konteks beramal dengan hadis dhaif, memanglah kemungkinan itu mungkin 50% ataupun kurang daripada tu datangnya dari Nabi. Akan tetapi ianya masih, maknanya masih bertepatan dengan syariat. Okay, itu pertama. Kedua, berkaitan dengan fadilat-fadilat yang disebutkan dalam hadis dhaif, okay, serah pada Allah. Yang penting kita beramal. Tak mesti, nak fokuskan, tak mesti walaupun hadis dhaif, hatta hadis tu palsu sekalipun. Contoh hadis palsu, sebut siapa baca ayat-ayat, contoh baca ayat Quran ni, baca surah-surah ni akan dapat ganjaran-ganjaran tersebut. Okay. Hadis palsu, contoh ataupun dhaif yang berat, contoh. Tetapi adakah itu menghalang kita daripada membaca ayat tersebut? Adakah itu membaca daripada kita menzikir-zikir tersebut, selawat-selawat tersebut, sedangkan benda tu baik, makna tu baik, sepakat dengan syariat? Walaupun fadilat dia itu hanya Allah sahaja yang tahu. Dan hadis tersebut walaupun ianya dhaif yang berat, maka biarkan. Kan? Cumanya, okay, ini akan jawab selepas ni. Okay. Sebab tu nak beritahu bahawa ada keadaan tertentu hadis dhaif diamalkan hatta hadis maudhu'. Tetapi tak boleh percaya ianya datang daripada Nabi. Kalau hadis maudhu' lah, tak boleh percaya ianya datang daripada Nabi. Tetapi kita beramal atas dasar nak beramal. Kan? Dan i'tikad kita pada masa itu, kita mengharapkan kebaikan dan keridhaan daripada Allah. Contoh siapa zikir la ilaha illallah akan dapat ganjaran tersebut. Adakah bila hadis tu palsu, contoh hadis palsu, contoh kan, hadis tu palsu, okay, ini tak boleh amal zikir la ilaha illallah? Tak. Sedangkan zikir la ilaha illallah masih sepakat, masih boleh terima zikir tersebut. Kan? Zikir Allah ataupun ada hadis yang Allah, hadis tu kebanyakan orang, kebanyakan pengkaji mengatakan dhaif berat, seperti hadis Allahumma salli alaihi, saya tak ingat dah. Ada satu hadis tu dhaif berat tetapi diamalkan. Hadis tersebut dhaif berat tetapi diamalkan hatta Imam Syafi'i dan sebagainya. Okay. Nak menunjuk apa? Bahawa maknanya ataupun amalan dalam hadis tersebut boleh diamalkan, cuma tak boleh percaya datang dari Nabi. Itu je. Okay. Jadi untuk hadis dhaif yang berat, boleh tak kita kategorikan sebagai maudhu'? Tak boleh. Sebab dua benda yang berbeza. Mungkinlah kita kata hadis dhaif yang berat, peratusannya mungkin dalam 10%, 20% kemungkinan daripada Nabi. Sebab terlalu berat dan dhaif dia. Dia tak akan jadi maudhu' selagi mana tak dihukum maudhu'. Itu je. Okey, harap jelas. Soalan kedua, dan macam mana pula adab atau cara kita menghadapi hadis dhaif berat? Okey. Untuk hadis dhaif yang ringan, okey. Untuk hadis dhaif yang ringan tak disyaratkan untuk beritahu hadis ni dhaif. Tak disyaratkan. Tetapi hadis dhaif yang berat dan juga hadis yang maudhu',
wajib bagi tahu hadis ni berat. Hadis hukum hadis ni. Matan hadis ni nisbah kepada Nabi, hukumnya syiddatul dhaif yang berat. Matan hadis ni maudhu'. Akan tapi seperti anda sebut tadi, walaupun matan tersebut maudhu' nisbah kepada Nabi, berat dhaif yang berat nisbah pada Nabi, akan tapi tak menghalang untuk beramal dengan amalan yang disebutkan. Cuma ni dari segi fadilat-fadilat tertentu serahkan pada Allah, jangan percaya. Dari segi fadilat-fadilat tertentu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberi. Dan maksudnya bolehkah kita anggap remeh hadis tersebut disebabkan ianya dhaif yang berat? Tak boleh anggap remeh sebab dhaif berat. Dah disyaratkan tadi dalam beramal hadis dhaif, kalau ini secara kaedah umum lah, nak beramal dengan dhaif mesti tak boleh berat, kalau remeh tak tahu tak. Jadi dari segi beramal, better tanya para alim ulama, hadis ni boleh amal ke tak, sebagainya. Okay. Adapun mungkin yang sampai kat kita tahu, oh hadis ni dhaif berat. Boleh jadi kat setengah orang hadis ni dhaif yang ringan. Sebab apa? Hukum hadis ni adalah hukum bil-dhan, ghalibuz-dhan, bil-dhan. Hanya pada peringkat zon, bukan yakin. Hadis yang dihukumkan ini adalah melalui ijtihad para ulama, seperti mana ijtihad hukum usul fiqh dalam kitab fiqh. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni pun yang dihukumkan sahih, hasan dan dhaif, maudhu' dan sebagainya, semua itu adalah ijtihad para ulama melalui zon, melalui tak ada kata sangkaan, tetapi peringkat zon, bukan yakin. Hadis yang yakin, yang betul-betul sahih hanyalah hadis mutawatir. Dan hadis sahih yang betul-betul sahih, yang yakin sahih adalah hadis sahihain. Hadis sahih Imam Bukhari dan hadis sahih Imam Muslim. Akan tetapi secara ijmal, bukan secara tafsil. Ada beberapa lafaz dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lafaz-lafaz tertentu yang boleh ihtimal kedhaifannya ataupun hasan dan sebagainya. Mesti ada ihtimal. Ada soalan lagi? Jelas? Jawab soalan. Kalau saya tak jelas, beritahu, kita boleh terangkan insya-Allah semampu mana yang mungkin. Soalan? Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Ada soalan lagi? Anda bagi masa 5 minit je. Pengurusi majlis tadi ada? Ustaz Iqbal? Ada Ustaz. Ada. Ada soalan? Dari mana-mana ke? Belum lagi Ustaz. Ada soalan dari mana-mana lagi. Nampaknya semua jelas pada pembentang malam ini. Alhamdulillah. Boleh ikut? Cukup kot. Habis awal dah? Boleh. Habiskan. Okey, baiklah. Syukran Ustaz. Jadi, syukran kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang menyertai program Liqa Asyairah 8.0 pada malam ini yang bertajuk Bolehkah Beramal dengan Hadis Dhaif yang disampaikan oleh saudara Mursyid kita pada malam ini. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada Ustaz Mursyid kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk membentangkan tajuknya yang penuh ilmiah dan juga padat secara ringkas dan mudah difahami. Dan sekali lagi kami ucapkan sebagai daripada tim media Liqa Asyairah mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang menyertai majlis pada malam ini, dan insyaAllah kita akan bertemu besok pada Liqa Asyairah 9.0. Dan kami minta maaf jika ada sebarang kekurangan atau kesilapan dalam menganjurkan program pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa besok malam waktu yang sama juga pada media Liqa Asyairah 9.0. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.